saya dengan sukacitanya menjemput Saudara Sivarasa Razak untuk berucap. Dan sekalian Ibrahim, pengurusi sesi ini, seluruh pimpinan tertinggi Pakatan Rakyat, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, salam perjuangan, salam reformasi, selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kacau Maksal Hao. Kepada rakan-rakan Iban dan Kadazan daripada Sabah Sarawak, saya minta maaf, saya belum belajar lagi bahasa salam dalam bahasa Iban dan Kadazan, tapi saya ingin mengesyorkan kepada kita semua, termasuk saya sendiri, bahawa kita harus dapat tahu sedikit dalam semangat setia kawan dengan mereka, dan juga dapat tahu macam mana sekurang-kurang menyampaikan salam itu. Tugas saya pada pagi ini adalah untuk membentangkan bab dalam Dasar Pakatan Rakyat yang berkaitan dengan keadilan sosial dan pembangunan insan dalam buku yang ada itu. Ini tajuk yang besar. Dia merangkumi beberapa sektor dan tema seperti perpaduan dan keadilan sosial, agama, pendidikan, wanita, golongan muda, keselamatan, kesihatan, dan kebudayaan. Terlalu banyak untuk 20 minit. Tetapi, jadi saya akan highlight saja. Saya akan pilih beberapa tajuk dan highlight beberapa perkara yang penting, dan kita ada membahas lain yang saya harap akan beri penumpuan yang lebih teliti kepada perkara-perkara penting. Saya ingin mula dengan perpaduan dan keadilan sosial. Tidak keterlaluan jika dikatakan kemunduran dalam berhubungan kaum dan peningkatan ketegangan yang disaksikan kebelakangan ini adalah berpunca terus daripada dasar barisan nasional yang jahat dan berkepentingan politik. Setuju? Inilah dasar mereka, dasar pecah dan perintah yang mereka terus melakukan. Dasar-dasar ini mengadu dombakan satu kaum dengan kaum yang lain di kalangan rakyat Malaysia. Contoh yang jelas sekali, ada program BTN yang di dalam 10 tahun kebelakangan ini telah diperalatkan oleh mereka, bukan sahaja untuk kepentingan politik mereka, tetapi juga untuk mengapi-apikan perasaan kebencian dan ketegangan di antara kaum dan agama, sehingga Kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor mengambil keputusan tidak lagi membenarkan kaki tangan mereka terlibat dalam program itu. Kita ucapkan syabas kepada Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor. Satu pendirian yang berprinsip. Justru bezanya dengan kita, apa kita bertekad membuat? Pakatan Rakyat bertekad untuk menyemai persefahaman dan perpaduan di kalangan rakyat, berteraskan prinsip memelihara kepentingan bersama. Ini beza kita. Dia pecah, kita bentuk balik. Perpaduan negara mesti mencerminkan kesepakatan, persefahaman, serta muafakat sejati antara kaum, budaya dan agama. Dan inilah janji kita. Dan kita telah uraikan beberapa perkara yang kita akan buat. Dan satu yang saya ingin highlightkan di sini, kita akan menggubal Akta Perhubungan Kaum bagi menjamin kerukunan dan keharmonian rakyat, serta tiadanya lagi diskriminasi antara kaum. Inilah tekad kita. Kita akan melaksanakan sekiranya diamanahkan berkuasa di negara ini. Setuju? Intipati akta ini, saudara-saudari, adalah untuk memastikan sebagai contoh perkhidmatan sosial
mudah didapati dan adil pada semua, berdasarkan keperluan dan tidak lagi berdasarkan kepentingan politik atau kaum atau agama. Peluang pekerjaan yang saksama akan dijamin atas dasar tidak ada warga jadi sasaran diskriminasi oleh kerana bangsa atau agamanya. Inilah satu langkah yang cukup penting yang kita jamin buat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, sampai sekarang Barisan Nasional tidak mau membuat akta ini dan telah menolak cadangan ini setakat sekarang. Budaya juga adalah kebudayaan, adalah juga satu tajuk di dalam dasar kita. Dan apakah jaminan Pakatan Rakyat berkaitan dengan isu ini? Kita bertekad memupuk budaya Malaysia berasaskan nilai moral dan citra unggul yang boleh diterima semua kaum. Ini memerlukan sikap terbuka terhadap kepelbagaian budaya yang dianuti pelbagai kaum di Malaysia. Inilah beza kita daripada Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan puan-puan, yang apa kita telah sebut dalam dasar Pakatan Rakyat di bawah bab kebudayaan, kita akan ambil kesempatan ini dan untuk membentuk satu muafakat kebudayaan baru, a new cultural consensus. Inilah yang kita bertekad membuat dan kita akan membuat. Akhir sekali, kita berjanji kita akan meningkatkan kebajikan orang asli, orang asal dan golongan minoriti lain di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, selain mempertahankan hak asasi ekonomi dan sosial mereka. Itulah di bawah bab perpaduan dan keadilan sosial. Saya alih sekarang kepada isu agama. Apakah yang telah dibuat oleh Barisan Nasional? Kita berkata Barisan Nasional telah menggunakan agama sebagai alat menggalakkan sikap lampau dan menyalahgunakan kuasa pemerintah dan birokrasi agama. Kerajaan Barisan Nasional sebagai contoh telah merobohkan tempat ibadat secara zalim dan tanpa perundingan dan peri kemanusiaan. Ini bukan kuil-kuil sahaja. Dengan mata saya sendiri, saya telah melihat surau diroboh di Taman Aman di Petaling Jaya, di kawasan Penuka Bandar. Dan bukan satu saja, saya telah melihat di beberapa tempat lain pun surau dan masjid juga dirobohkan di kawasan Penuka Bandar. Dan kuil-kuil pun kita tahu, mereka sibuk menghasut golongan tertentu membawa kepala lembu ke hadapan tapak kuil dan mengapi-apikan perasaan kebencian terhadap penganut ilmu. Baru-baru ini, pengaruh Barisan Nasional dalam institusi agama telah mengakibatkan seorang mufti yang jelas berwibawa dan layak dituduh di Mahkamah Syariah sebab kononnya memberi syarahan agama tanpa sijil tauliah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, seorang mufti dianggap tidak bertauliah. Inilah Barisan Nasional. Barisan Nasional sehingga sekarang tidak dapat menyelesaikan beberapa pertikaian yang telah muncul di peringkat keluarga yang berkaitan dengan penukaran agama kepada dan keluar daripada Islam, di mana kes-kes ini telah mengakibatkan pertindihan di antara sistem perundangan sivil dan syariah. Kes-kes ini telah mengakibatkan ketegangan di peringkat masyarakat, satu suasana yang kurang sehat. Tetapi, dan ini perlu ditangani oleh satu kerajaan yang bertanggung jawab. Tetapi Barisan Nasional tidak membuat apa-apa. Jadi, bagi Pakatan Rakyat, kita mengambil pendirian agama dan anutan kepercayaan rakyat Malaysia seharusnya menjadi asas kesepakatan, berlandaskan nilai murni yang bersifat sejagat dan bukan untuk tujuan politik sempit dan dasar pecah dan perintah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Rakyat berjanji
menubuhkan mekanisme yang menyeluruh untuk memberi penyelesaian yang adil dalam kes-kes yang melibatkan pertindihan sistem perundangan sivil dan syariah, termasuk penubuhan sebuah suruhanjaya diraja untuk mengkaji semua isu-isu ini, semua kes-kes ini, dan mencadangkan satu penyelesaian yang adil. Inilah komitmen kita untuk selesaikan masalah yang dibiarkan saja merebak dan kekal saja oleh Barisan Nasional. Setuju, tuan-tuan dan puan-puan?